Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan kali ini pasti akan membuka minda Anda semua. Dengarkan baik-baik daripada permulaan sampai akhir kerana Anda akan sebenarnya baru tahu rupa-rupanya ini berlaku terhadap Muhyiddin dan Hadi dan terhadap Walaun. Rupa-rupanya Walaun ini memang kuat berbohong. Pernah tak nampak Hadi Awang atau Muhyiddin berdialog dengan pelabur syarikat gergasi? Tesla tidak pernah janji buka kilang di Malaysia. Kenyataan rasmi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA pada tahun 2023 tidak sebut langsung nak buka kilang. Memang ada pelaburan masuk tetapi tiada atau tidak semesti bina kilang. Yang diumum MIDA, Tesla akan buka HQ dan pusat servis di Cyberjaya, bina stesen pengecas EV seluruh negara, bawa masuk model kereta model 3 dan model Y. Jadi yang berbohong hari ini sebenarnya ialah Walaun Perikatan Nasional PAS, bila dakwa kerajaan berbohong. Ini penyakit akhir zaman yang Nabi dah ingatkan, iaitu pembohong dianggap benar, yang benar dianggap bohong. Lebih hairan lagi, kenapa perlu Walaun seronok, terlalu seronok, bila Tesla batal bina kilang di Thailand, Malaysia dan Indonesia. Itu kan hal yang merugikan rentau ini. Munasabahlah. Munasabah bila Menteri jawab tanya Tesla. Kerana berita dilaporkan itu bukan kenyataan rasmi Tesla, tetapi dari sumber yang tidak dinamakan. Ada yang kata padan muka Perdana Menteri X dan Tengku Zafrul susah-susah buat video conference dengan Elon Musk, tapi apapun tak dapat. Paling penting kerajaan bekerja kuat, berlari ke sana sini, berjumpa dan tarik pelabur. Dan itu wajar dipuji. Hasilnya, jumlah pelaburan terbesar dalam sejarah diluluskan tahun 2023 ialah sebanyak 329 bilion ringgit Malaysia. Prestasi ringgit 6 bulan terkuat di Asia pun kerana pelaburan masuk. Takkanlah Menteri-Menteri Perikatan Nasional PN, PAS dan Duta Khas yang goyang kaki makan gaji buta waktu tebuk atap itu lebih baik. Pernah nampak Haji Hadi atau Muhyiddin Jana Wibawa berdialog dengan pelabur-pelabur syarikat gergasi? Usaha bermati-matian ini tujuannya supaya rakyat dapat pekerjaan dengan baik, yang lebih baik di samping latihan dan kemahiran baru yang dapat diajar. Tak ucap terima kasih pun, janganlah pula hina. Ini hina lagi. Bila Tesla masuk ke Malaysia, itu satu promosi penting menarik syarikat gergasi lain datang melabur ke Malaysia. Di mana banyak semut, di situ banyak gula. Kehadiran Tesla akan bantu bangunkan ekosistem EV di Malaysia, antaranya pusat servis dan baiki, pemasangan dan selenggara stesen pengecas EV. Ibu pejabat pula kena ada pekerja korporat, pemasaran, sokongan pelanggan dan latihan. Supply chain alat ganti EV. Bukankah semua ini wujudkan perniagaan, pekerjaan dan kemahiran baru untuk rakyat kita? Mana-mana perniagaan dalam dunia ada pasang surut. Waktu tengah sedap dikembangkan, waktu mencabar dibuat strategi baru. Keadaan pasaran cepat berubah. Di United States, untuk kali pertama tahun ini, yaitu tahun 2024, Tesla hilang penguasaan pasaran di bawah 50% walaupun jualan EV di United States semakin meningkat. Banyak sangat syarikat kereta dah mula jual EV termasuk yang murah dari China. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa jam melabel DAP sebagai kafir harbi, ini jadi pada Perikatan Nasional PAS dan Bersatu. Label DAP sebagai kafir harbi, PAS enggan minta maaf, pengacara majlis pula digantung. Saudara-saudara sekalian, belum pernahlah kita dengar PAS mohon maafkan. Memang itu adalah budaya dia.
Susulan kebiadaban pengacara Majlis PAS yang melabel DAP sebagai kafir harbi, Perikatan Nasional PN dilaporkan telah pun menggantung sementara individu tersebut daripada terbabit program ceramah kempen pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri. Pengarah Operasi Perikatan Nasional PN bagi PRK Dun Nenggiri, Tan Sri Anwar Musa berkata, individu itu direhatkan selama 3 hari bermula kemarin dan tidak akan terbabit sebarang ceramah kempen mereka sepanjang tempoh tersebut. Ucapan individu itu yang dipercayai ahli PAS tersebar di media sosial sehingga mengundang kemarahan termasuk ahli-ahli DAP beragama Islam. Anwar berkata, pengacara majlis itu telah tersalah cakap. Beliau tersalah cakap dalam PRK. Kita tidak mahu ada sebarang sentimen ataupun kekeruhan, kata Anwar Musa. Justru, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan kepada saya bahawa kita meminta orang kita bertenang dan itu menjadi peringatan kepada yang lain-lain. Kita akan kekal berkempen dengan cara penuh beretika termasuk oleh penceramah dan juru acara, katanya kepada media selepas ceramah kempen Nenggiri malam tadi. Semalam DAP melalui Sahrezan Johan, Yong Safura dan Sheikh Umar mendesak agar satu permohonan maaf dibuat kepada ahli-ahli DAP beragama Islam kerana tuduhan melampau melabel mereka sebagai kafir harbi. Ucapan yang dianggap menyebarkan pengaruh takfiri itu tidak sepatutnya berlaku. Bagaimanapun Anwar berkeras untuk tidak memohon maaf kerana menurutnya ia adalah pendapat individu dan bukan pendirian parti. Beliau juga mengaitkan dengan ucapan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang tersasul menyebut hidup Israel dalam satu himpunan baru-baru ini. Pemimpin Barisan Nasional BN yang tersasul menyebut hidup Israel pun masih lagi memegang jawatan, katanya balik. Saudara-saudara sekalian, itu adalah apa yang berlaku kepada PAS dan Perikatan Nasional selepas seorang daripada ahlinya telah pun mengatakan bahawa DAP adalah kafir harbi dan enggan pula PAS memohon maaf. Sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Apa pendapat anda untuk isu kali ini? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan paling penting malam ini. Adakah Ayub Khan disebut-sebut bakal jadi ketua pesuruh JSPRM baru? Wah, sebenarnya kalau anda tanya saya setuju atau tidak kalau Ayub Khan menjadi ketua SPRM yang baru, saya sangat setuju. Anda tahu atau tidak, Ayub Khan merupakan ketua ataupun timbalan ketua polis negara yang amat-amat disegani dan sangat berintegriti. Beliau sudah menunjukkan betapa beliau menjalankan tugas tanpa memilih bulu dan ditakuti oleh penjenayah. Selain daripada itu, integriti Tuan Ayub Khan ini bukan calang-calang. Beliau memang sangat hebat sejak beliau menjadi, kalau tak silap saya dulu dia ialah ketua polis untuk negeri Johor. Sekarang dia sudah jadi timbalan ketua polis negara. Memang lantang, berani dan memang tidak memilih bulu. Siapa saja akan kena kalau dia jadi ketua pesuruhjaya SPRM. Saya setuju dan saya harap berita ini betul-betul jadi kenyataan. Spekulasi ini benar-benar jadi kenyataan. Kalau Ayub Khan menjadi ketua pesuruhjaya SPRM, matilah semua orang yang pemberi rasuah dan penerima rasuah. Dan saya jangkakan masalah rasuah di Malaysia akan dapat ditangani dengan lebih baik. Dan orang tidak akan berani lagi buat barah kanser yang dipanggil rasuah ini. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche disebut-sebut bakal dilantik sebagai Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM baharu bagi menggantikan Tan Sri Azam Baki apabila tamat kontraknya. Kabar angin semakin kuat tersebar apabila Ayub Khan dilihat bercakap soal rasuah sejak kebelakangan ini. Jika benar negara bakal melihat
Perubahan besar-besaran dalam pentadbirannya selepas lantikan Ketua Setiausaha Negara baharu yang bukan dalam lingkungan utama pentadbiran negara. Lantingan Ketua Setiausaha Negara baharu, Datuk Seri Samsul Azri Abu Bakar boleh dianggap luar daripada tradisi kebiasaan dan tradisi itu akan dipecahkan lagi jika benar Ayub Khan mengetuai SPRM. Mengulas perkara itu, seorang pemerhati politik memberikan reaksi yang cukup positif menganggap pelantikan Ayub Khan akan berjaya menggoncang perasuah-perasuah di luar sana. Malah, tentu, perasuah-perasuah di luar sana kepanasan bila mendengar nama Ayub Khan mengetuai SPRM. Lagi banyak Melayu pakai baju oren, katanya. Tanya saya, jika benar Ayub Khan dipindahkan ke SPRM, memang dia paling layak di situ. Tiada isu langsung, kata Norman Rezwan dalam satu ulasan di Facebook. Beliau yakin Ayub Khan bukan diturunkan pangkat, tetapi sayapnya sedang dilebarkan supaya rasuah dapat dibenteras dengan lebih berkesan. Mengenai Samsul Azri yang dilantik sebagai Ketua Setiausaha Negara, beliau berpendapat ia adalah satu keputusan yang tepat dan penting untuk memilih mereka yang di luar dari kelaziman. Lihat saja bila Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim letak Dr. Zaliha di Kementerian Wilayah, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur semakin agresif. Begitu banyak kedai-kedai haram dibina di ibu kota telah dirobohkan, malah ada yang sudah 25 tahun lamanya. Isunya siapa tuan sewa hingga pembinaan kedai haram tersebut seperti dipejamkan mata begitu sahaja. Sekarang cuba kita lihat. SPRM saban bulan ada sahaja penangkapan isu rasuah. Kita boleh lihat bagaimana gembiranya kaki tangan LHDN sekarang apabila penguatkuasaan undang-undang boleh dilaksanakan tanpa gangguan pihak atasan lagi, katanya. Polis Diraja Malaysia PDRM juga tidak kurang hebat apabila saban minggu mengadakan operasi khas serbuan pusat hiburan. Katanya lagi, apabila negara mempunyai seorang Perdana Menteri yang benar-benar mahukan lakukan reformasi, kaki tangan awam mudah melakukan kerja mereka. Percayalah, negara kita akan berjaya. Negara kita akan jadi negara yang hebat di mata dunia. Beri Anwar Ibrahim 10 tahun, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia Kita Punya. Jumpa lagi. Bye-bye.